الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kita baca surah Al-Kahfi ayat 1 hingga 10. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna as-salihat anna lahum ajran hasana makithina fihi abada وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باقع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا إِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا صدق الله العظيم. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ربي يسر ولا تعسر، ربي تمم بخير يا كريم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم إنك أنت السميع العليم إنك أنت التواب الرحيم. أما بعد فيا عباد الله، Alhamdulillah, Alhamdulillah, summa Alhamdulillah.
Terus kita rafakkan kesyukuran kepada Allah atas kurniaan Allah kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesihatan, yang mana kita kembali lagi, dihidupkan lagi pada pagi ini untuk sama-sama kita memanfaatkan waktu yang telah pun Allah pinjamkan kepada kita. Kita memanfaatkan kesihatan yang telah pun Allah pinjamkan kepada kita. Kita memanfaatkan rahmat yang penuh dengan kenikmatan, juga pinjaman daripada Allah kepada kita. Sebagai seorang peminjam, maka wajiblah dia meminjam harta benda tuan punyanya untuk digunakan dengan sebaik mungkin. Menjaga amanah yang telah pun Allah pinjamkan kepada kita, yakni dengan kita membawa seluruh pinjaman-pinjaman ini bagi menunaikan semua peralatan yang telah pun Allah bagi sat pinjam. Peralatan ini kita gunakan ke arah yang manfaat. Jikalau mulutnya digunakan untuk manfaat dengan membaca Al-Quran, belajar, mencari ilmu pengetahuan, mata memandang kepada benda-benda yang disunatkan, diharuskan, diwajibkan, telinga mendengar ilmu Allah Ta'ala, mendengar nasihat. Begitu juga hidung mencium sesuatu yang diharuskan, diizinkan. Juga keseluruhannya anggota pinjaman Allah ini kita cuba bawa untuk sesuatu yang manfaat, yang paling tinggi manfaatnya, yakni kita mengikuti atau menghadiri mana-mana majlis ilmu. Sebab kita tak tinggal biji mata di rumah. Kita main kita saja, nak. Kita ni bila dah guna pinjaman Allah ni bawa ke semua. Hati, walaupun hati yang berbolak-balik, yang berbelah bahagi, tetap kita bawa juga. Kita hantar mafian duduk di rumah, bawa yang amal je. Gerak sangat sekat, tak juga. Nak? Kadang-kadang ada juga rasa malas dia tu, nak? Rasa malas, jangan nak dengar. Sebelah kanan, tanya telinga. Kanan ke kiri yang nak dengar? Kanan kata aku nak dengar. Kiri kata aku malas nak dengar. Tinggal. Hak yang sebelah kiri, pekakkan. Tapi kita ni kadang-kadang, dengar pun pekak juga dah. Tak tahu dia pergi duduk tang mana dah. Dia duduk tang mana pun tak tahu. Tak tahu habis, kan? Ada yang mendengar tetapi pekak. Ada yang melihat tetapi buta. Kita lah. Sebab tu Allah Ta'ala bila disebut dalam Al-Quran yang dia kata, aku jadikan kepada kamu sam'a, pendengaran, wa abasar, penglihatan. Untuk kamu la'alakum tashkurun, supaya kamu bersyukur. Cara kamu bersyukur dengan pendengaran dan penglihatan, ajak dia buat baik. Ajak dia buat ibadah-ibadah yang boleh dilakukan oleh mata, yang boleh dilakukan oleh telinga. Sebab macam saya sebut dalam kuliah penawar hati baru ni, mata ni dia pandang, dia hantar ke hati. Hati nilai. Hantar pergi ke otak, otak proses. Bawa keluar mai. Itu yang jadi macam-macam dia pandang, tu dia picak lagu lain. Kau ni pandang, kau ni picak lagu lain. Kita ni sebagai hamba yang bersyukur, herat juga ada. Ajak juga ada. Dia suka, dia dengar. Dia tak suka, dia tak dengar. Tapi peminjam, kita ni peminjam. Allah Ta'ala akan tanya anggota yang dia bagi dekat kita ni, ujung kuku pun dia tanya buat apa. Dia kata tak buat apa, ujung kuku garu je kot. Kata kita, kan? Kuku dia nak jawab depan Allah tak tahu macam mana. Dia guna aku, dia type sesuatu yang berbau fitnah. Dia guna aku, dia copy paste. Dia hantar ni. Ini berbau fitnah. Kalau kita kata kuku, nak buat apa kuku? Garu je lah kot. Kata kita. Dia nak jawab depan Allah, kita tak tahu. Itu yang kata kita ni peminjam. Ambil barangan milik Allah. Dan jawapan yang cuba kita sediakan tentulah yang baik-baik. Kita ni kalau nak buat Quran, aku tak buat apa. Tak buat yang baik-baik. Tapi yang akan menjawab, anggota ni yang jawab depan Allah.
Kita nak ajak anggota ni lah jawab daripada Allah nanti. Sebab mereka akan menjadi saksi pada majlis, pada suasana, situasi kedudukan kita setiap hari. Dia nak jawab. Dia nanti abang sekian waktu, sekian hari, aku duduk buat apa, aku ada datang mana. Ha? Alhamdulillah. Dia nanti jawab, hujung kuku jawab. Aku tekan Google Meet. Ha. Ikuti kuliah. Ha? Aku tekan Facebook. Ikuti kelas Al-Quran. Ha? Aku tekan Zoom meeting. Ha? Ikuti majlis ilmu. Tak kira lah mana-mana saluran yang kita masuk, hujung kuku tu nak jawab. Ha? Itu yang kata kita ni pinjam tu. Pinjam sungguh-sungguh. Tak malu no kita. Pinjam tapi buat jahat. Tak malu. Ha? Pinjam ni bawa dia buat baik. Rupanya kita miskin kan. Ha, tak ada satu pun milik kita. Semua adalah milik Allah. Menyedari keadaan itu, no? Kita cari redha Allah. Nak cari redha Allah. Nak bawa jawapan yang terbaik untuk kita jawab di hadapan Qadhi Rabbul Jalil. Bersaksikan kekasih hati baginda Nabi SAW. Nak menyukakan hati baginda. Ya, jawapan yang kita beri. Nah, mulut dipeteri. Anggota yang akan berbicara. Nah, Nabi duduk di tepi neraca timbangan. Hari ini kita sebut, kita sayang dekat dia. Kita sekasih, kita rindu pada baginda. Cuk dia tunggu kita di mizan, di neraca. Waktu nak dihisap satu-satu. Seluruh anggota kita kena hisap, no? Dari hujung rambut sampai hujung kuku. Semua akan dihisap. Nah, Nabi nak tunggu, nak dengar, nak tolong bagi syafaat, insya-Allah. Nah, kalau rasa malu dekat Allah dan Rasul, malulah berbuat maksiat. Nak dibicarakan ni nah. Jadi antara jawapan yang cuba kita sediakan, kita ajak seluruh anggota yang pinjaman ni buat baik. Ha, ini jawapan yang cuba kita sediakan. Sebab kebaikan yang kita buat hari-hari inilah yang akan menjawab segala persoalan di hadapan Allah nanti. Nah. Baik, kita ajak hari ini seluruh anggota kita untuk sama-sama mentadabur Al-Quran daripada surah An-Nisa, yakni juzuk kelima, ayat yang ke-78. Masih lagi berkisarkan tentang peperangan. Ha? Betul tak 78? 76. 76 saya baca minggu lepas. Ha? 78 ha? Aynama takunu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aynama takunu yudrikkumul maut walau kuntum fi burujin musayyadah. Wa in tusibhum hasanatan yaqulu hadhihi min 'indillah. Wa in tusibhum sayyi'atun yaqulu hadhihi min 'indik. Qul kullun min 'indillah. فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا صدق الله العظيم. Ayat yang ke-78 bermaksud aynama takunu yudrikum. Dia kata di mana-mana saja kamu berada, dia kata yudrikumul maut. Ha? Kematian akan mendapatkan kamu. Hang duduk tak mana pun hang akan mati. Ha? Kenapa ayat ini diturunkan? Baik kesinambungan daripada surah ayat yang terdahulu yang mana orang-orang munafik memohon kepada Nabi SAW, kami tak pi ikut. Ingat balik cerita dia nak? Kami tak pi ikut ya Rasulullah dengan sebab anak isteri tak ada siapa jaga. Kalau semua lelaki pi berperang, siapa nak jaga keamanan dalam negeri, dalam kampung? Kalau duduk di rumah kita senang boleh tidur.
Kalau pergi perang, matilah jawabnya. Ada dua saja, kalau tak menang mati. Kalau tak mati menang, kami tak ikut. Ramai yang tak mau pergi takut mati. Sementara sahabat yang berada di sayap kanan dan sayap kiri baginda sallallahu alaihi wasallam berkobar-kobar nak pergi, sampai ada yang menangis sebab tak boleh pergi kerana tak ada kenderaan. Nak boleh kan cerita tu? Lepas terpaksa tumpang satu kenderaan kuda, 3-4 orang naik berganti-ganti. Seorang naik, 3 orang lagi ikut. Sekali kawan tu tak larat, berganti pula, hang pula naik. Kami tuntun. Kami pula itu yang dikata kongsi kenderaan. Kena sahabat yang terlewat tak dapat ikut. Menangis. Menangis. Orang munafik tengok teriak apa seronok, tak boleh pergi. Lega kita boleh duduk di rumah, tidur lena, makan kenyang, adik, temani anak dan isteri, bagus kita duduk di rumah. Kalau pergi, mati. Allah Ta'ala buat turun ayat ni. Allah Ta'ala kata, Ainama takunu. Hang duduklah tang mana pun. Hang duduklah tang mana pun, yudrikumul maut. Kalau dah nak mati, mati juga. Tidak? Hang pilah menyorok tang mana pun, dia kata, walaupun dia kata walau kuntum fi burujin musayyadah, walaupun kamu membina tembok yang teguh. Hang bina tembok yang teguh pasal apa? Buat binaan tinggi-tinggi. Kukuh-kukuh ni tak mau bagi malaikat masuk. Tak maulah. Sat lagi dia dia ambil nyawa kita. Ainama, kata Allah. Ainama takunu. Hang duduklah tang mana. Hang larilah menyorok tang mana pun. Kalau dah kata nak mati, dia mati juga. Yang puak munafik ni punya bodoh. Dia kata dia tak mau pergi perang, takut mati. Takut mati di medan perang. Tak ada jumpa anak isteri di rumah. Berapa ramai kata Nabi SAW orang yang mati atas katil? Ramai tak? Kalau kita buat bancian zaman kita lah ni, mati atas katil dengan mati di medan perang, mana paling banyak? Atas katil. Tidak? Hak yang duduk di hospital semua duduk atas katil, tidak? Kan dia sambil pegang panah, sambil pegang pedang senapang, tak kan? Tidak? Semua duduk atas katil, mati tak? Mati. Ni maksud ayat Allah. Tak malah duduk atas katil lagi mati. Malah ramai orang duduk atas katil mati. Hak tu hang tak fikir. Ni kata puak munafik ni bodoh. Tak mau ikut pergi berperang. Lepas tu telah pun merasuk. Mengadu domba. Habaq dekat tentera-tentera Uhud. Baliklah Petuk Sofi ya. Kita memang kalah. Memang tak boleh menang. Baliklah. 3,000 nak lawan dengan 1,000, mana boleh menang. Kita tak cukup kelengkapan. Kami tak mau. Kami sayang kat anak isteri kami. Tinggal isteri jadi balu. Tinggal anak jadi yatim. Harta benda habis semua. Lepas tu yang lari balik 300. Tinggal 700 saja. Yang pergi 300 lari balik. Pak munafik takut mati. Allah kata kalau dah nak mati, hang duduklah kat mana pun mati. Ada orang yang takut naik kapal terbang. Takut mati. Takut naik kapal terbang. Takut mati. Tak mau kalau boleh. Tak mau naik kapal terbang. Takut mati. Tengok. Mati timpa kapal terbang. Tak mau naik. Dia ada di bawah je lah. Tak mau pergi mana. Sampai panggilan haji pun tak mau pergi. Takut. Tengok. Kita mati. Mati mana? Mati timpa kapal terbang. Kapal terbang atas tu terempas timpa atas dia. Itu yang kata kalau dah takdir hang nak mati dekat mana-mana, kita ni tak tahu ajal maut kita no. Allah Ta'ala sebut ila ajalim musamma. Kita ni akan sampai kepada satu ajal yang telah pun ditetapkan oleh Allah. Ditakdirkan kita ni nak mati di negeri China. Mustahil aku duduk Malaysia. Kok macam mana nak mati di negeri China? Kita travel. Takdir Allah mati. Tinggal dia, rupanya
Mati di negeri Cina, tanam dengan orang Cina. No? Takdir. Kita tak tahu kan? Nah, takut mati dalam laut. Takut mati dalam laut. Tak mau naik kapal laut semua tak mau. Takut bergelora, takut itu, takut ini. Dia tak mati dalam laut. Dia naik tsunami, main ambil yang mati. Lagu tu juga. Nah, sampai masa dia. Kan? Sampai masa yang ditetapkan. Mati maka matilah kita. Nah, kata Allah, walau kuntum fi burujim musayyadah. Sekalipun hang bina, nah, bina satu burujim musayyadah ni puri. Benteng. Tembok yang teguh. Duduk dalam peti besi. Dia nak tidur dalam peti besi, takut sagi terlena, tergalit, malaikat maut mai ambil. Duduk dalam peti besi, malaikat maut tak tahu password, tak boleh masuk. Dia tak boleh masuk, duduk kelitin kat luar peti tu saja. Duduk dalam bilik kebal. Awak ingat malaikat maut lagu penyamun bodoh tu? Malaikat maut dia tak perlukan semua tu. Dalam lubang cacing pun dia masuk. Apatah lagi kalau hang duduk di atas dunia, dah nampak besar. Benda ni dia pun dia dari cahaya. Hang ni duduk di dalam peti, cahaya pun tak boleh tembus. Malaikat dari cahaya, cahaya pun tak boleh tembus. Habis hang buka lampu tu bukan cahaya. Kata Allah, fi burujim musyahidah, hang binalah benteng yang teguh. Tapi kalau kata Allah Ta'ala nak ambil hang, sekian-sekian waktu, matilah kamu. Wa in tusibhum hasanatun yaqulu hadhihi min indillah. Yang kata Allah, dan jika mereka itu dikenai oleh sesuatu kebaikan, mereka berkata, ini semua daripada Allah. Kalau mereka dapat benda baik, dapat harta rampasan. Yang ni Allah Ta'ala cerita pasal dapat harta rampasan dalam peperangan. Kalau mereka dapat harta rampasan, bagus, Alhamdulillah. Dapat. Mujuklah kita main. Kalau kita tak main, kita tak dapat. Kalau hak seronok. Manusia punya sifat, dia nak seronok saja. Dia kalau boleh, jangan ada yang tak seronok. Bila ada yang tak seronok, wa in tusibhum sayyi'ah, kata Allah. Kalaulah dia menimpa dari dia sesuatu sayyi'ah, kesusahan, yaqulu hadhihi min indik. Dia akan kata ni semua hang punya kerana. Hang punya kerana di sini indik ni dirujukkan dhamir kaf muqatab ini kepada Nabi SAW zaman ni. Kalau masa dia seronok, Alhamdulillah, Alhamdulillah seronoknya, baguslah dapat macam tu macam ni. Tapi kalau dia susah sikit, mula dia nak cari penyebab dia. Ni hanglah punya kerana. Dia akan kata kepada Rasulullah. Kalau zaman kita, dia nanti kata kita, dia ni lah punya pasal. Tidak senang lah kita. Ni dia kawan tu lah punya pasal. Dia nak cari salah orang saja. Allah cukup tak bagi. Allah suruh cari salah diri sendiri. Di atas satu-satu keburukan, cari salah diri sendiri. Jangan cari salah orang semata-mata. Apapun keburukan, musibah yang berlaku kepada kita, cari punca dalam diri kita. Perbuatan kita. Mungkin perkataan kita. Mungkin lintasan hati kita. Mungkin aku ada sedikit takabur tadi. Mungkin riaknya aku. Mungkin perbelanjaan aku ada campur haram ke, syubhat ke, menyebabkan perjalanan aku jadi macam ni. Cari balik. Cari balik kesilapan daripada dia. Jangan cari salah orang atas satu musibah yang berlaku. Ayat ni Allah Ta'ala nak tegur. Tapi sifat orang munafik, kata Allah, hak yang seronok, Alhamdulillah. Seronok, baguslah hak tu, hak ni, hak tu, hak ni. Tapi kalau tak seronok, ni semua hang punya kerana. Dia cari kepala. Rasulullah yang kena. Rasulullah yang kena. Pasal suruh kami pergi berperang, tengok habis mati. Cerita ni berlaku di dalam satu peperangan. Peperangan ini Qadisiyah nama dia. Peperangan Qadisiyah.
selepas wafatnya baginda sallallahu alaihi wasallam. Peperangan Qadisiyah. Sebelum berlakunya peperangan Qadisiyah ni, Rasulullah pernah hantar. Waktu Qadisiyah Rasulullah tak ada dah. Sebelum tu Rasulullah pernah hantar beberapa orang sahabat. Katanya tak sampai 10 orang. Dihantar oleh baginda sallallahu alaihi wasallam untuk mengintip kedudukan tentera musuh. Ini memang strategi peperangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelum berperang beberapa tahun, baginda akan hantar pengintip. Tengok macam mana, berapa ramai mereka, kelengkapan mereka, kekuatan mereka, macam mana. Dan peperangan ni diketuai oleh Ubaidah. Dia panggil Syariah. Syariah ni mesti sulit lah kita kata. Dia pergi tak ramai. Tak sampai 10 orang. Sementara tentera Parsi pun hantar juga mai. Hantar juga mai pun tak sampai 10 orang. Nak pergi mengintip ni bukan boleh pergi sampai satu rombongan. Nama pun pengintip kan. Lepas tu Rasulullah bagi kepada Ubaidah satu surat. Kata Rasulullah, hang jangan buka surat ni selagi tak cukup 3 hari. Rasulullah ni dia hebat tu, dia tahu. Hari ketiga rupanya sampailah dekat tempat yang dia pernah intip tu. Ada satu pasar. Kita panggil apa kalau pasar ni? Pekan lah. Lepas tu ditemani oleh Sa'ad bin Abi Waqqas dan beberapa sahabat-sahabat yang lain. Kemudian sampai, hari ketiga sampai ke tempat. Kata Ubaidah, Rasulullah ni pandai dia no. Dia pesan dekat aku jangan buka surat ni selagi tak sampai hari ketiga. Rupanya hari ketiga tu sampailah di pasar yang Rasulullah suruh pergi. Di pasar tu adanya puak-puak Parsi yang sedang menyusun strategi peperangan nak lawan dengan orang Islam di Madinah. Jadi dia pun dia buka surat tu. Rasulullah pesan, apapun berlaku, tengok saja. Aku nak laporan. Jangan bunuh, jangan perang dengan buat apa. Tengok saja. Ingatkan apa? Dia penting sangat. Lepas 3 hari baru dia suruh buka. Rupanya dia suruh kita tengok saja. Walhal dia hantar kita pun dia dah habaq suruh tengok saja. Kata Sa'ad bin Abi Waqqas. Siapa dah cerita dah tentang Sa'ad bin Abi Waqqas. Tapi tak apa, kita akan cerita tentang 10 sahabat jamin surga. Dia di antaranya. Kan Sa'ad bin Abi Waqqas ini di antara sahabat pertama yang angkat anak panah. Ni dalam syariah ni yang diangkat ni. Yang memanah orang kafir hingga mati. Sa'ad bin Abi Waqqas ini dia sepupu dengan Siti Aminah. Dia pemenakan Nabi lah. Pemenakan pupu kita panggil. Sa'ad bin Abi Waqqas ni memeluk Islam ketika usia 17 tahun. Muda. Pemenakan tapi sebaya baginda sallallahu alaihi wasallam bahkan lebih muda. Adakah pemenakan lagi muda kan? Tok beranak dengan cucu sama naik. Kan? Ada kan? Jadi Sa'ad bin Abi Waqqas kata, apa yang dia bagi tahu dalam surat tu, apa yang Rasulullah bagi tahu dalam surat tu, kita dengarlah kita dengarlah dia kata. Jangan buat apa-apa. Walaupun kita main bawa senjata. Lepas tu bila dia dapat maklumat, jom kita balik. Rupa-rupanya kedatangan utusan Rasulullah ni dapat dihidu oleh musuh. Musuh nak serang hendak. Tunggu di tengah jalan. Tunggu di tengah jalan. Dah sampai di tengah jalan, orang mai serbu apa? Lemai serbu, kata Ubaidah, kita jangan lawan. Sa'ad bin Abi Waqqas kata, tak ramai mana? Tak ramai mana? 5 orang. Kita 8. Tiup satu semangat nak berperang, mereka kan bawa senjata.
Nama pun Syariah. Syariah ni peperangan yang Nabi tak hadir. Ghuzwah peperangan yang Nabi hadir. Lepas tu kata Ubaidah, boleh no? Boleh. Walhal kan tadi, tu kata sokat Rasulullah tu ada punca yang dia tak sokat tu. Lepas tu kata Sa'ad bin Abi Waqqas, aku takut juga ni. Bila mana Rasulullah pesan jangan buat apa-apa, tengok saja habaq kat mereka. Kita main berdagang. Kita bukan main buat apa, kita tak cari gaduh, kita main berdagang. Tapi bila orang kafir angkat senjata terlebih dahulu, orang Muslim tak boleh nak berserah. Jadi dia berperang. Itulah kali pertama Sa'ad bin Abi Waqqas angkat dia punya panah. Dia panah. Maaf, seorang lagi yang ikut. Di antara 8 orang tentera muslimin yang Rasulullah hantar tu, Abdul Rahman bin Auf. Dia panah. Bila lepas panah tu, kena pada tentera Parsi pada bahagian isi paha. Isi paha kita tebal kan isi paha. Orang tu kurui macam mana, kalau kat paha dia ada isi sikit kan. Tambahlah orang tak kurui. Bila kena isi paha, kena panah Sa'ad bin Abi Waqqas. Okey. Tahu panjang panah dia, berapa panjang dia? Panjang dia sedepa ni. Dia punya busur saja ni 2 meter. 2 meter dia punya busur. Kalau kata kita berdiri ni tinggi daripada kita ni. Busur Sa'ad bin Abi Waqqas. Tak tahulah dia macam mana punya besar no. Kalau kata kita nak bawa ni, ingat 3 orang kita orang perempuan kena usung. Besi. Besi. Kita 3 orang kena usung. Punya berat. Dia tu, tangan kiri je, dia galah. Kemudian, bila mana dia panah, kena paha tentera Qadisiyah, tentera Parsi. Tembus menembus. Panah tu dia bawa 2 saja. Lepas tu bila kena tembus menembus, dia rasa Rasulullah pesan ni. Dalam dia ingat Rasulullah pesan jangan buat apa, jangan buat apa. Tapi dah mereka main kacau kita dulu, kita kacau lah mereka. Kita kena pertahankan diri. Bila mereka tengok kena nak panah daripada Sa'ad bin Abi Waqqas tembus menembus. Lepas tu dia kata, dia ada 2 je. Ambil balik. Bila cabut balik, apa berlaku? Kan nak panah di depan tu dia bentuk 3 segi. No? Bila cabut balik, keluar dengan sisi. Kawan tu mati. Bukan kena di perut, kena di kaki. Mungkinlah berlaku pertumpahan darah yang begitu banyak. Dia mati. Menggelupur di situ. Waktu dia cabut balik anak panah dia tu. Kan tentera tak aman. Mana dia 5 orang je. Lepas tu kan dia kata macam mana kita nak buat ni. Aku dah takut, kata Sa'ad bin Abi Waqqas. Esok 1 Muharram. Bulan Muharram, bulan diharamkan berperang. Orang-orang kafir, tentera Parsi ni dengar. Ya, esok 1 Muharram. Hampa orang Islam dah langgar. Dah langgar perjanjian. Bulan-bulan haram. Bulan yang diharamkan berlaku pertumpahan darah. Bergaduh. Bahkan bertikam lidah pun tak boleh. Apatah lagi bertikam senjata. Macam mana orang Islam ni? Bila kata macam tu, mereka berhenti. 8 orang berhenti. Sebab apa? Takut kepada Allah dan Rasul. Tak takut dekat musuh ni. Tak takut. Takut pada Allah dan Rasul. Lepas tu musuh ni lari. Adalah rampasan perang. Apa dia rampasan perang? Adalah kuda, baju besi, sedikit senjata, sedikit bekalan makanan. Ambillah ghanimah ni bawa balik. Abdul Rahman bin Auf dia rasa seronok. Sebab apa? Tak apa dia kata. Kita berperang menahan diri. Mempertahankan diri. Rasulullah tak bagi dengan sebab saja-saja kita nak bunuh orang tak boleh. Kata Abdul Rahman bin Auf. Sedap sikit perasaan Ubaidah.
Ha? Ubaidah Al-Harith nama dia. Serap sikit rasa hati Sa'ad bin Abi Waqqas. Baliklah, sampailah depan Rasulullah. Muka Rasulullah tak manis lah. Bila nampak ada harta rampasan yang dibawa balik. Hantar apa pergi? 8 orang. Kenderaan aku hantar 3. Bawa balik mai 7. Orang Parsi ni orang kaya nak. Lepas naik seorang satu sahabat lah naik tumpang-tumpang. Rasulullah dah tengok. Waktu tu muka Rasulullah dah berubah. Rasulullah kata sebab ni lah aku perintahkan kepada hampa. Tengok saja. Tapi pasal apa hampa tak mendengar? Kami pertahankan diri takut mati. Itu yang salah satunya Rasulullah baca ayat ni. Kalau nak mati, tang mana pun mati. Tapi kalau bukan sampai ajal hampa tak mati lagi. Aku dah pesan dah. Esok 1 Muharram. Kata Sa'ad bin Abi Waqqas, dia berani sikit. Maklumlah Pak Penakan. Ha? Hari ni tak lagi. Hari ni tak lagi. Esok. Hari ni hari terakhir dalam Zulhijjah. Esok baru 1 Muharram. Tak apa lagi kot. Dia kata. Tak apa lagi kot. Kata Rasulullah, jangan. Bersedialah. Bersedialah menyambut bulan Muharram. Jangan ada peperangan. Jangan berlaku pertumpahan darah. Jangan berlaku bertikam lidah. Memang diharamkan. Jadi tahanlah diri. Kalau nak mati, kata Rasulullah, hampa buat benteng yang teguh pun mati. Di antara petikan ayat yang Rasulullah baca kepada para sahabat yang tak mau dengar cakap dia. Lepas tu Rasulullah merajuk dengan mereka. Lepas Rasulullah baca ayat ni, Rasulullah merajuk dengan mereka. Hari ni hampa boleh buat balik harta rampasan. Hampa kata yang ni kurniaan Allah. Tapi cuba kalau hampa mati. Di antara 88 orang ni mati salah seorang. Hampa akan persalahkan aku. Ni dia lah hantar pergi. Hantar dengan sikit. Dah tahu dah. Parsi ni empayar paling besar. Empayar yang paling besar zaman Rasulullah dulu Parsi dengan Rom lah. Yang duduk dalam Parsi ni di antaranya Iraq. Jadi kalau kata hampa mati, hampa memang salah aku. Kalau hampa cedera parah, hampa akan salah aku. Tapi pasal hampa boleh buat balik main harta ghanimah, hampa kata ni semua anugerah Allah. Merajuk Rasulullah ni. Susah hatilah sahabat. Ingatkan nak bagi Rasulullah seronok, rupanya dia maju. Bila dia maju, tunggulah pujuk. Nak pujuk, rupanya dia tak keluar-keluar. Turunlah satu ayat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat mana lah? Ayat akan kita baca ayat 39. Kita tengok dulu . Qul kullu min indillah fama li haula'il qaumil la yakadu yafqahuna haditha. Sambung sikit lagi daripada ayat 38. Qul, katakan olehmu. Katakan siapa dia? Muhammad. Allah Taala perintah. Tiap-tiapnya adalah dari sisi Allah. Mengapalah kamu itu hampir-hampir tidak juga mengerti perkataan. Walau hampa ni tak mendengar juga. Semua ni ada daripada Allah. Dia bukan saja yang baik saja daripada Allah. Hak tak baik pun daripada Allah. Tetapi berpunca dari perbuatan kita. Kita ada pernah dengarkan perkataan baik buruk daripada Allah. Pernah kan? Ada juga perkataan yang baik itu daripada Allah, yang tak baik itu daripada kita. Ada juga kan? Hakikatnya baik buruk daripada Allah. Cuma keburukan tu asbab daripada perbuatan kita menghadirkan keburukan. Boleh faham? Memanglah baik buruk tu daripada Allah. Tetapi asbab timpa musibah, keburukan, kejahatan itu adalah asbabnya kita yang punya buat. Ni maksud ayat tu. Jadi faham? Ni kami bawa balik mai harta rampasan. Kita tak ada kelengkapan yang cukup, kenderaan yang cukup. Kami dah bawa balik mai, takkan nak merajuk lagi tau. Baik buruknya daripada Allah. Tapi hak buruk tu hampa punya perbuatan lah. Oleh sebab perbuatan hampa ini boleh mengundang permusuhan yang berleluasa. Mereka tak kira
bulan Muharram ke bulan Safar ke dapat akan lancarkan peperangan. Kalau tidak, di antara bulan-bulan Muharram, diarahkan berperang, dapat tak hantar lah apa-apa tentera untuk berlawan. Kemudian, bila sahabat ni rasa bersalah, bermohon ampun kepada Allah. Dengan keampunan yang benar-benar penyesalan. Dia dah pesan dekat kita, jangan berperang tapi kita buat. Kita nak jadi orang munafik ke? Mereka nak kata, mereka cuba nak samakan diri mereka dengan orang munafik. Tak. Orang munafik ni macam mana? Sembang sama-sama sendiri. Mereka berjumpa Saidina Umar, minta Saidina Umar pujuk Rasulullah. Baginda ni marah, tengok kami dah tak senyum. Kan baginda ni pemurah dengan senyuman. Macam mana ya Umar? Tolong pujuk dia. Adakah kami ni munafik ya Umar? Sebab di antara sahabat Rasulullah, orang yang paling kenal tepat munafik, yakni Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Lepas tu, Umar kata, hampa nak tahu tak orang munafik ni macam mana? Orang munafik ni, dia bila duduk di dalam majlis khitab, majlis khutbah, majlis ilmu lagu kita duduk ni, bila cerita tentang azab, bila cerita tentang dosa, bila cerita tentang kesengsaraan dalam neraka, takut, dengar takut. Kesedaran tu hadir. Keluar daripada majlis tu, hilang. Jumpa anak isteri, jumpa ahli keluarga, seronok suka. Kata Saidina Umar. Itu di antara salah satu daripada perangai orang munafik. Sahabat-sahabat kata, lah, aku pun macam tu. Kata, aku pun macam tu. Masa duduk dalam majlis tu, memang rasa dengar takut, teriak, menangis, gerun dan sebagainya. Tapi keluar daripada majlis tu, hilang rasa tu dah. Kata sahabat tu, aku pun macam tu. Kata kau ni, aku pun pakat mengaku. Kata Saidina Umar Al-Khattab, aku pun macam tu juga. Jadi bermakna kalau dia pun mengaku aku macam tu, kita macam mana? Kita macam mana? Kita pun lebih daripada tu. Betul tak? Munafik juga lah tu kan? Munafik lah berlakon je hang tadi. Kami teriak lebih. Dikeluar. Itu boleh. Kalau sahabat-sahabat yang diredai Allah dan Rasul semua pakat mengaku, apatah kita tak tahu apa ni no? Memang macam tu lah. Memang macam tu lah. Ni Saidina Umar ni nak pujuk hati kawan-kawan yang duk susah hati. Rasulullah ni bukan marah ke hampa, dia kata. Rasulullah bimbang hampa tercedera, terbunuh dan sebagainya. Dia hantar misi. Suruh buat intipan. Bukan suruh pergi berperang. Dia bimbang. Kerana kasih dan sayang baginda begitu menebal pada kalian. Yang dihantar tu orang-orang hebat. Sa'ad bin Abi Waqqas ini di antara orang yang terhebat. Menunggang kuda sambil membawa busur panah. Dia boleh pergi duduk sampai bawah perut kuda ni. Dia duduk di bawah perut kuda. Kaki dia peluk perut kuda tu. Kaki. Tangan dia pegang busur panah. Kau boleh. Jangan kata kaki. Tangan pun rasa-rasanya nak banam. Nak peluk kuda. Takut jatuh. Dua tak cukup. Saya biasalah naik kuda sekali dua. Allahu Akbar. Rasa kuda tu berjalan tu makin melorot. Nak jatuh ke bawah. Bukan dia lari. Dia berjalan. Ada orang tuntun pun. Macam mana sahabat yang kata Sa'ad bin Abi Waqqas. Kuda yang lari selaju-lajunya. Dia tu duduk di bawah perut kuda. Dia pusing badan dia. Kaki dia saja yang melekat di perut kuda tu. Tangan dia pegang busur panah. Panah musuh kena pula tu. Hebat no. Macam mana nak jadi pejuang Allah kita ni no? Lepas ni balik belajar naik kuda. Ada kuda carilah lembu-lembu mana. Kita ni kalau kata berperang lah tak tahulah apa jadi kat kita no. Jadi sayuk. Kan? Tak tahu Ustazah, belum cuba, belum tahu. Nak cari batang cangkui pun tak ada di rumah.
Orang duduk rumah flat ada cangkul tak? Ada? Nak cangkul apa? No? Kan? Kami duduk rumah flat mana ada cangkul? Saudara nak cangkul apa? Tanam pun dalam pasu. Kan? Kalau duduk atas tanah, kok lah dia nak tanam kucing mati. No? Kalau dia ni, kalau hak duduk atas tanah, lagu saya pun tak ada cangkul, no? Apa cangkul apa, no? So ni kalau lah kata jadi perang kita, apa yang ada, no? Dekat mulut dengan suara je lah. Ha? Nafas pun tak banyak mana, kan? Tak tahulah kita ni nak jadi ke mana. Okey, kita tengok dah. Lepas Nabi merajuk ni, habis Nabi merajuk. Turun ayat 79. Ma asabaka min hasanatin famin Allah. Wa ma asabaka min sayyiatin famin nafsik. Wa arsalnaka linnasi rasula wa kafa billahi syahida. Kata Allah Ta'ala, apa jua pun, apa saja pun, min hasanah, daripada kebaikan, famin Allah. Semua tu daripada Allah. Apa juga kebaikan yang kamu perolehi, sama ada kebaikan dari segi tempat tinggal, kebaikan dari segi makan minum, kebaikan dari segi pakaian, kebaikan dari segi kesihatan, kebaikan daripada segala segi yang kita perolehi, yang kita tengok, yang kita rasa, semuanya daripada Allah. Allah jawab. Allah jawab pada dakwaan orang-orang munafik yang semua ni baik memang daripada Allah. Betul kata Allah, semua daripada Allah. Tetapi kata Allah, wa ma asabaka min sayyi'ah, apa juga keburukan, kesakitan, musibah. Asabah ni daripada musibah ni masdar daripada perkataan asabah. Sesuatu keburukan yang menimpa seseorang, itu musibah ianya adalah min nafsik, daripada hampa punya pandai, daripada tangan kamu sendiri, bukan daripada Allah. Allah cuma menghadirkan keburukan pasal hampa yang punya buat. Kalau kita tengok, setiap satu musibah yang berlaku, Allah ulang berkali-kali, adalah hasil daripada tangan kamu sendiri. Adalah daripada hasil niat kamu yang tak betul. Kadang-kadang rasa mungkin niat aku tak betul. Aku dah rancang nak buat punya elok, tapi ada sedikit riak dalam diri. Maka cacat jadi majlis tu. Cari salah kita, jangan cari salah orang lagi. Mungkin aku tadi ada sedikit takabur dalam diri. Maka jadi begini-begini. Kita rasa kita lah yang paling tegak. Baju yang kita pakai tu paling mahal. Aku masuk dalam majlis ni, semua orang akan terpegun tengok aku pasal aku paling cantik. Jalan pun catwalk. Kalau sebut catwalk jalan, seronok. Kalau sebut jalan kucing, aku tak apa standard. Betul tak? Kucing jalan. Tapi kalau catwalk, hebat. No? Apa dah hampa cakap Melayu dengan cakap orang putih? Serupa lah nak. Dia tu catwalk. Hebat catwalk. Dia tu jalan macam kucing. Kucing jalan ke mana? Kan? Terus standard jatuh bila sebut jalan kucing. Tapi kalau sebut catwalk, hebat lah. Berselang-selang. Cuba kita tengok orang jalan catwalk nak. Begitu. Dia nak selang kaki dia. Kan? Tak senang. Selang tersepak kaki tunggin. Kalau kita lah, tak usah duduk selang sangat kot. Kan? Waktu ni, fikir balik. Tengok tersangkut lah di satu selumbak. Koyak baju hak mahal tu. Sikit je kalau Allah Ta'ala nak hantar. Mereka ni tak kerti lah tu. Paku ni boleh mereka tak nampak, alui mereka tak nampak. Awak yang mereka tak nampak. Rupa-rupanya ada takabur dalam diri kita. Tak salah orang. Jangan salahkan orang lain. Cari salah sendiri. Tidak pun duduk atas bangku, duduk atas najis. Allah Ta'ala nak abang. Salah daripada hang.
adanya takabur dalam diri. Ini jawapan Allah. Jangan kita salahkan orang ketika mana berlaku satu-satu musibah. Nah, sebaliknya, cari dia dalam diri kita. Kalau bukan perbuatan kita, mungkin perkataan kita. Ada kita keluar. Kalau bukan perkataan kita, mungkin niat kita. Ada tak elok. Jadi, Allah nak membersihkan, nak mensucikan agar perbuatan itu menjadi ikhlas, maka dijadikan beberapa musibah. Nah, ada pasal Allah buat. Sebab tu, lantas Allah Ta'ala pun menjawab persoalan baginda sallallahu alaihi wasallam menangis. Bukan menangis, merajuk. Nah, sebab perintah baginda tak didengar, tak dipatuh. Dia pesan dah. Pasal apa baginda marah sangat? Esok dah 1 Muharram. Kita dah kata dah, gencatan senjata berlaku sepanjang tempoh bulan-bulan Muharram. Tak boleh berbunuh-bunuhan. Jadi nak menjaga keamanan negara agar tidak berlaku apa-apa peperangan. Dalam tempoh tu bolehlah kita atur strategi peperangan yang akan datang. Tapi bila dah jadi dulu ni, orang kafir nak lancarkan peperangan. Nak menuju ke Madinah. Sebab itulah Rasulullah marah. Nah, lantas Allah Ta'ala turun ayat ni. Ayat ini ibarat memujuk Nabi SAW. Jadi tak apa. Allah Ta'ala sokong balik tau. Kalau nak faham ayat ni, nah, wa kafa billahi syahida. Nah, cukuplah Allah sebagai penyaksi. Maknanya, tak apa. Tak apa. Mereka mempertahankan diri. Memang mereka tahu berperang dalam bulan Muharram adalah haram. Tapi dah sampai orang main nak bunuh kita, takkan kita nak biar. Nah, jadi kalau bulan Muharram berlaku perang, kalau orang yang main serang kita, kita serang balas. Kita boleh serang balas. Sebab tu perbuatan mereka. Nah, jadi sebenarnya mereka pun memang patuh dan taat kepada perintah Nabi SAW. Tapi disebabkan mereka diserang hendak di pertengahan jalan. Maka dengan sebab tu walaupun ada dalam hati rasa takut, rasa takut, rasa bimbang. Tapi Abdul Rahman bin Auf macam bagi kata semangat, tak apa. Kita pertahankan diri. Takkan kita nak biar orang bunuh kita macam tu saja. Sedang kalau tidak Rasulullah tak suruh kita bawa senjata. Senjata itu adalah sebagai alat mempertahankan diri daripada musuh. Jadi sebab tu kita boleh berlawan. Mendengar kata Abdul Rahman bin Auf, sahabat-sahabat lain pun berlawan. Berlawan. Kata Allah, wa kafa billahi syahida, cukuplah Allah itu sebagai penyaksi. Allah jadi saksi. Mereka tu buat bukan mengikut hawa nafsu, tetapi mereka bertindak mengikut daripada gerakan hati daripada Allah. Jadi pada ayat ni Rasulullah jadi sejuk hati dia. Rasulullah kata, Allah sokong hampa. Aku marah, Allah sokong hampa. Allah kata, tak apa, aku menyaksikan. Kalau kata perbuatan jahat tu mungkin berpunca daripada tindakan kita, tapi Allah sebagai penyaksi. Allah jadi saksi, tak apa. Bila kita angkat, tak apa, dia jadi saksi. Kan jadi jaminan, Allah sebagai penjamin. Jadi Rasulullah ni bila disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala, wa kafa billahi syahida, cukuplah Allah itu sebagai penjamin. Lega rasa hati dia. Allah tak marah. Kita tak jadi munafik. Sahabat-sahabat yang dihantar, yang paling dikasihi ini, semua adalah sahabat-sahabat yang radhiyallahum ajma'in. Yang memang semua tu Allah redha pada mereka. Rasulullah dah pun letakkan nama mereka di antara sahabat-sahabat yang dijamin surga. Jadi rasa hilang rasa bimbang dalam hati, takutlah mandat tu ditarik balik oleh kerana perbuatan dan tindakan mereka. Jadi fahamlah baginda SAW. Kita kalau orang tak kacau kita, kita jangan kacau orang. Tapi kalau orang main dah serang dalam rumah kita, kita nak biar, kita boleh lawan balik. Mempertahankan diri kita daripada diperkotak-katikkan oleh musuh. Okey. Tadi saya ceritakan, mereka ni mengintip untuk peperangan Qadisiyah.
Kan? Sedikit cerita tentang, tak pernah dengar kan? Qadisiyah, peperangan. Qadisiyah ni adalah peperangan sahabat. Rasulullah dah wafat dah lepas tu. Dah? Peperangan para sahabat dengan tentera Parsi. Tentera Parsi ni, tahu tak bawa tentera apa? Mereka bawa kenderaan gajah. Gajah. Zaman Rasulullah dulu, zaman sahabat, mana ada gajah? Mekah ada zoo tak? Mana ada zoo? Madinah tak ada zoo. Berlaku sekali peperangan gajah. Itu pun peperangan dia yang diketuai oleh Abraha. Rasulullah lahir tak lagi? Tak lahir lagi. Nah, Rasulullah tak lahir lagi. Lepas lahirnya baginda sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah pun tak pernah tengok gajah. Tapi Rasulullah baca surah Fil bila turunnya ayat menceritakan tentang peperangan bergajah tu. Kan surah Fil. Jadi sahabat dengar saja gajah bila membaca surah Alam Tarokai tu. Ha? Tak pernah tengok. Depa mana ada Google nak tengok? Nah? Mana ada YouTube nak tengok? Mana ada kamera? Aku pernah pergi. Aku pergi Parsi ada gajah. Hamba nak tengok dia gambar. Mana ada kamera? Boleh cerita aja gajah tu besar begini. Hidung dia panjang. Dia ada taring dan sebagainya. Boleh cerita. Bila hadir peperangan Qadisiyah ni, rupa-rupanya tentera Parsi ni bawa gajah. Gajah kan besar. Di atas tu boleh naik sampai 10 orang. Bila mereka ni, sahabat ni, kuda, unta, kambing yang tu ada pun kadai. Nah. Dalam peperangan Qadisiyah ni banyak sahabat yang gugur. Mati kena pijak, pecah perut, pecah kepala. Mereka tengok besarnya binatang ni. Apa dia ni? Kalau kita biar betul. Oh my God. Kan besar sangat kot. Nah. Kata Sa'ad bin Abi Waqqas, dia ketua perang Qadisiyah. Dia yang digelar sebagai penakluk Qadisiyah. Aku panah dia punya kaki takluk. Tapak kaki dia tu tebal. Kulit dia pun tebal. Dia pun bagi dengan pedang pun tak luka. Nampak macam mana? Satu-satu cara panah biji mata dia. Okey, gajah ni mata kecil kan? Kita pun mata kecil, tak besar pun. Telinga besar kan? Mata kita dengan telinga kita mana besar ni? Kan telinga kita besar daripada mata, kan mata kita besar daripada telinga. Balik biukok. Nah, balik biukok. Telinga, mata. Okey? Mana ada mata besar daripada telinga? Cacat lah tu. Ha? Nak padan dengan gajah tu lah. Nah. Jadi, Sa'ad bin Abi Waqqas kata kita panah mata dia. Bila kena pada mata dia, dia nanti mengamuk. Gajah memang dia mengamuk lah. Sakit. Siapa tak mengamuk? Nah, sakit. Bila dia mengamuk, dia nanti keribah yang ada di atas belakang dia tu. Jatuh dia pijak. Itu sifat gajah. Satu-satunya cara nak menang dalam peperangan Qadisiyah ni, panah. Siapa nak boleh panah tepat? Sa'ad bin Abi Waqqas, pemanah paling tepat. Ha? Jangan sampai dua-dua belah mata dia kata sebelah. Sebelah je. Siapa yang boleh buat ke bawah, buat ke bawah. Dia kata, aku nak sasarkan sebelah mata. Memang kena tu, kena di biji mata dia sebelah tu, dia hinggut dah. Ayah dia atas. Jatuh tu dia pijak mati habis. Jadi orang kemenangan berpihak kepada tentera muslimin. Lepas tu dia boleh tawan negara Iraq. Sa'ad bin Abi Waqqas di antara khalifah yang menawan negara Iraq, manusia pertama yang buat solat Jumaat di negara Iraq. Lepas dia jadi gubernur di situ, dia tinggal bagi pada Sa'ad bin Ubadah. Han jadi gubernur, han jadi raja, han jadi pemerintah ni.
Nak pergi mana? Nak duduk tempat punya tinggi lah. Misi aku tak selesai. Rasulullah kata, balighu anni walau ayah. Sampaikan daripada aku walaupun satu ayat. Rupanya dakwah tak selesai. Sahabat ni pergi lagi. Pergi lagi, tu yang kata dia pergi sampai ke negeri Cina. Manusia pertama yang sampai ke negeri Cina yang membawa Islam berdakwah. Hari ini di Beijing ada 500,000 orang Muslim hasil daripada dakwah yang dibawa oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Saja nak contoh bagi seronok cerita tentang panglima Allah dan Rasul. Sa'ad bin Abi Waqqas pemanah paling tepat, pemacu kuda paling hebat. Wallahu a'lamu bishawab, insyaallah nah. Ada rezeki kita akan sambung ayat yang ke-80. Nah. Odisiyah tu nama tempat. Nama tempat. Ni esok tak ada kuliah nah. Esok saya kena pergi mesyuarat nah. Depa pun baru bagi surat pagi tadi. Jadi tak ada kuliah. 10 sahabat dijamin surga insya-Allah. Panjang umur. Kita sambung minggu depan nah. Ya. Okey, baik. Setiap utusan ada surat. Surat Nabi akan kirim. Adakah orang yang sama ataupun berbeza-beza orang? Okey, Rasulullah dia ada 4 orang kerani. Yang saya ingat yang paling masyhur Zaid bin Harithah dan Ali bin Abi Talib. Yang paling masyhur. Ada lagi sahabat-sahabat lain. Tapi yang paling Nabi percaya 4 orang ni. Berbeza-beza orang ikut siapa yang ada. Siapa yang ada untuk menulis surat. Setiap surat yang ditulis oleh sahabat, Rasulullah tukang baca. Dia baca, maksud dia tukang karang. Okey, tuliskan. Setiap surat baginda akan didahului dengan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. Selawat dan salam bagi kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memang setiap muqaddimah surat ataupun ucapan baginda dimulai dengan bismillah, kemudian alhamdulillah, puji bagi Allah, kemudian selawat ke atas Rasulullah. Sebab itulah kita lah ni apa-apa majlis pun kita akan buat macam tu lah. Sebut nama Allah, puji bagi Allah, selawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Assalamualaikum Ustazah. Okey, kalau kita sembahyang. Okey. Kita nak batalkan solat kita apabila berlaku sesuatu perkara yang membatalkan. Macam mana? Adakah niat? Macam mana kita nak buat? Okey. Apabila berlaku sesuatu yang membatalkan. Contoh kata terbuka aurat. Terbuka aurat kita. Ataupun mungkin pergerakan kita 3 kali berturut-turut. Atau kehadiran najis. Macam mana cara kita nak batalkan solat? Berhenti serta-merta. Kalau tengah baca surah pun berhenti. Kalau tengah baca Fatihah pun berhenti. Sebab apa? Hadirnya perkara yang menyebabkan batalnya sembahyang. Berhenti serta-merta. Tapi kalau kita tengah berjemaah, ramai-ramai kita duduk dalam saf, tengah baca Fatihah, tiba-tiba terkentut. Bermakna batal. Masa tu kita kena duduk serta-merta. Duduk terus. Rasulullah pesan pada sahabat, pegang hidung duduk. Buat macam hidung berdarah. Tak payahlah. Kita duduk. InsyaAllah. Kita akan, sahabat lain akan tahu yang duduk tu dia batal. Lepas tu tunggu bagi selesai baru keluar saf. Jangan lari keluar serta-merta. Itu kalau dalam saf. Kalau seorang kita berhenti, tang mana juga. Kalau tengah rokok, tunduk rokok terkentut. Al-maklumlah perut tu terkapit, keluar angin. Berhenti serta-merta. Ya, sama-sama. Baik Kak Syam, silakan Kak Syam. Ya, Assalamualaikum Ustazah. Saat Abi Waqqas tu dia berada di negara Cina berapa lamakah dia
dia ada di sana tu untuk mengembangkan agama Islam tu sehingga dia wafat katanya di sana kan. Betul kan? Okey, baik-baik. Terima kasih Kak Syamna. Ya. Sa'ad bin Abi Waqqas, Kak Syam tanya, Sa'ad bin Abi Waqqas ni dia di antara pendakwah yang sampai ke negeri Cina. Ha? Sebab dia sahut hadis Rasulullah, talabul ilmi ila baladis Sin. Tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Rasulullah tak pernah sampai Cina tapi Rasulullah sebut dalam hadis dia. Jadi dia sahut cabaran tu, dia pergi. Berapa lama? Kak Syam tanya berapa lama tempoh dia duduk di negeri Cina. Paling lama dia duduk di negeri Cina sampai dia jadi gubernur di situ. Tetapi ada riwayat mengatakan dia wafat di sana dan makam dia ada di sana. Sampai hari ni ada riwayat kata makam Sa'ad bin Abi Waqqas ada di negeri Cina. Ada juga riwayat kata dia ada di Baqi'. Di Baqi'. Kalau anda tanya penjaga makam di Raudhatul Baqi', dia akan kata makam Sa'ad bin Abi Waqqas ada di Baqi'. Tak ada di negeri Cina. Tapi saya biasa pergi ke negeri Cina nak ziarah makam Sa'ad bin Abi Waqqas. Ziarah makam Sa'ad bin Abi Waqqas. Bila pergi ke Madinah, kita orang perempuan tak boleh masuk kan dalam perkuburan Baqi'. Anak saya masuk, dia kata penjaga makam tu tunjuk dekat dia. Inilah makam Sa'ad bin Abi Waqqas, pemanah tepat Nabi SAW. Jadi ada percanggahan. Buka buku sejarah Islam. Dalam sejarah Islam pun dua pendapat. Bermakna ada khilaf. Ada kata dia wafat di negeri Cina. Ada kata dia sakit nak wafat. Dia sakit, dia balik mai ke Madinah. Dia mimpi jumpa dengan Rasulullah dalam mimpi. Rindu yang teramat sangat. Dia naik kuda. Dia pacu kuda selaju-lajunya. Dia sampai di Madinah. Dia hadir kepada makam Rasulullah. Dia wafat di situ. Ada kata macam tu. Jadi jawapan yang boleh saya bagi, wallahu a'lam. Allah lah yang lebih mengetahui segala sejarah, kita tak ada di situ. Baik, Kak Normah silakan. Terima kasih Ustazah. Assalamualaikum. Apa dia? Okey. Kita semayang lah. Habis-habis semayang. Lepas tu rasa macam semayang tak kosong. Apa yang aku kata? Rasa macam tak ada langsung kat situ. Macam lara je semayang tu. Kadang-kadang dia rasa lutu lah. Kadang semayang apa yang aku kata ni? Dia mungkin melilau ke lain. Bila ada perasaan tu, soalan Kak Norman tanya boleh buat lain tak? Boleh. Bila kita tak puas hati di atas satu ibadah kita, kita nak bagi ke Allah kan? Kita nak bagi ke Allah. Rasa tak puas hati. Tak kosong sangat kot. Awak hal lain-lain kosong kan? Taklah kosong sangat. Tapi tak ada lah lagu hak ni yang paling tak kosong ni. Boleh buat lain tak? Boleh. Tetapi jangan lazimkan. Kalau kita lazimkan, syaitan akan mengambil kesempatan tiap-tiap waktu nak kena buat lain. Sebab kita dah ingat, bukan kosong setiap masa kita ni. Kadang dia okey, kadang dia tak okey. Kadang dia bagus, kadang pun tak bagus lah. Tapi kadang-kadang macam Kak Norma beritahu, kadang-kadang sampai tak ingat apa terus. Kata bagi salam ya, apa yang kata? Buat lain lah. Boleh tak? Boleh buat lain. Apabila kita rasa tak puas hati di atas satu-satu ibadah kita, maka boleh kita buat lain. Sebab tu kadang-kadang kita tengok orang yang pergi buat haji ataupun buat umrah, dia nak bayar dam. Kita kata dam ni dam apa? Hang buat salah ke? Tak buat salah. Tapi rasa tak seronok lah bayar bila. Dia nak bayar juga. Dia tak buat apa-apa kesalahan yang melanggar pantang larang dalam ihram. Tapi dia nak bayar. Pasal apa? Kod lah ada. Kod lah ada. Dia nak bayar juga dam. Maka boleh. Macam kita qada puasa. Kita rasa kita qada habis dah selesai. Tapi mai kadang-kadang kod ada yang puasa tak kena kod. Ada yang aku puasa hanya tahan lapar dan dahaga. Nak qada lah gini-gini hari. Lala ni mai dah rajin.
Dia nak qada. Boleh tak? Boleh. Boleh kan? Boleh kita buat lain apabila kita rasa sesuatu pemberian kita kepada Allah tu tak memuaskan hati kita. Jadi boleh kita qada semula. Wallahu a'lam. Ya. Ya, baik, silaturahim. Okey, baik. Tentang penjagaan silaturahim. Kadang-kadang kita ni kawan-kawan yang mulut sempoi-sempoi punya, yang bagus-bagus dia, bila dia telefon tu ada aja perkataan yang menyakitkan hati kita. Bila kita jawab, jadi benda tak elok lah. Mungkin putus silaturahim. Kita nak jaga silaturahim. Dia panggil, kita tak jawab. Tengok nama dia naik. Tuk bang. Adakah kita penyebab atau pencetus terputusnya silaturahim? Tak. Kita tak jawab tu sebab kita nak jaga. Kita nak jaga hubungan tu tak mau lagi keruh. Saat lagi bila kita jawab, dia kata perkataan-perkataan yang kita tak suka dengar, kita pula sabarnya tak tinggi. Kita jawab hak yang lagi dia tak suka dengar. Tu bukan kata nak hubung silaturahim. Bagi berkelahi lagi ada. Jadi langkah yang paling baik, berdiam diri. Berdiam diri. Tak usah jawab lah. Kalau jawab pun bukan nak boleh selesai masalah. Bertambah keruh lagi. Adakah berdosa kita? Tak berdosa. Kita ambil jalan berdiam diri adalah untuk menahan diri daripada sabar. Sebab sehari kalau kita dengar dia kata, kita tak boleh sabar. Lagi tak elok kok kita boleh bawa keluar. Jadi langkah yang terbaik, kita ambil berdiam diri. Tunggulah esok ni reda-reda, baru kita hubungi semula. Maka tak mengapa. Tak mengapa. Ya. Okey, baik. Kita basuh baju. Ni masalah basuh baju. Baju kan kita pakai dalam solat. Kita campur semua sekali. Selagi pakaian tu tak terkena najis, boleh campur. Seluar dalam kalau dia tak kena najis, boleh campur. Baju dalam ada najis apa lah kat baju dalam tu? Tidak. Habis sangat berdaki. Kalau kata kita pakai baju dalam tak salin 44 hari, najis tak? Selagi dia tak kena najis, walaupun daripada putih jadi hitam, dia tak najis. Dia cuma berdaki. Daki najis tak? Daki tak najis. Tetapi kalau dia terkena najis, kita faham najis ni, air kencing, tai, darah, nanah, mughaladzah yang anjing dan babi dan sebagainya. Muntah, itu baru najis. Selagi dia tak kena najis, tak tercalik najis pada dia, boleh basuh sekali. Campur. Kita tengok seluar kita. Kan kita nanti pakai panty liner kan? Pada seluar dalam. Dia tak kena, tak tercalik najis pada dia. Boleh tak nak basuh dengan baju lain? Boleh. Basuh. Ataupun mungkin kita rasa was-was lah. Kita basuh dia asing. Dah dia cuci, tahu sekali dalam mesin kali dengan baju lain. Boleh. Selagi kita yakin dia tak terkena najis. Kita pakai baju bukan saja-saja pergi kanduk air kencing, tidak. Pergi pijak tai anjing ke tik kucing, tidak. Jadi boleh kita basuh sekali selagi mana kita yakin pakaian itu tidak terkena najis. Wallahu a'lam. Bina? Habis, terima kasih semua. Mohon ampun dan maaf. Seperti yang saya sebut tadi, Allah Ta'ala sebut, yang baik itu hanya daripada Allah. Yang tak baik itu asbab daripada saya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsira hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma zidna ilman nafi'a wa rizqan halalan tayyiba
وعملا متقبلا وتوبة نصوحا وتجارة لن تبور. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت جنة ونعيما يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Terima kasih Ustazah. تقبل يا كريم. Terima kasih Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad. Aisyah baca doa. Sallallahu. Ala. Alhamdulillah Kak. Alhamdulillah. Okey, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin amin. آمين يا رب العالمين يا مجيب السائلين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ولا تؤاخذنا بالعظائم والجرائم يا كريم. مولانا دعوهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. صلى الله عظيم. آمين يا رب. Terima kasih Kak Syah, Hana, Aisyah, Aisyah. Terima kasih Aisyah. Terima kasih Haji ya. Terima kasih Haji ya. Terima kasih atas doanya. Amin ya rabbal alamin. Semua sihat nah? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kak Shima, Kak Aisyah, Kak Hana, Kak Ana, dua anak ada. Ya. Sihat nah? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey nah, Okey. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ni je tak baca Cik Syah macam. Assalamualaikum.